Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma nasitu min al-Qur'an al-Karim wa ma nasitu min al-ahadits an-nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin jatuh puasa, tuan-tuan, puan-puan sekalian yang dikasihi sekalian. Ya, alhamdulillah, syukur yang tidak tandanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang anugerah kepada kita. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehingga kiamat. Terima kasih. Kita tuan dan puan, baru-baru ini saya dapat satu mesej dalam minggu lepas bertanya, kenapa Ustaz saya baca terjemahan Al-Quran walaupun berbahasa Melayu tapi masih lagi belum faham. Jadi saya jawab mereka saja, Al-Quran ini adalah ibarat seperti samudera yang maha dalam, yang lautan yang dalam. Kita tidak boleh berenang-renang hanya di tepian ataupun di permukaan untuk mendapatkan mutiara-mutiara yang di dalamnya. Kita kena menyelam, kena ada perkakasnya, kena pandai berenang dan sebagainya. Yang saya maksudkan berenang di tepian ataupun di permukaan itu ialah kita hanya membaca tafsir ataupun membaca terjemahan sahaja. Dan yang dimaksudkan menyelam itu ialah kita belajar tafsir. Jadi tidak boleh tidak kita kena belajar tafsir itu. Jadi alhamdulillah kita pada malam ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbincang-bincang tentang satu lagi cabang ilmu yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling besar, yang paling agung, iaitu ilmu tafsir. Dalam rangka kita nak memahami Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita. Jadi Al-Quran mesti difahami. Kalau tidak, macam mana kita nak buat panduan? Jadi antara kenapa Al-Quran itu diturunkan ialah untuk difahami, kemudian sama-sama kita amalkan. Dan kalau mampu dan seboleh-bolehnya kita sampaikan pula. Iaitu hak-hak Al-Quran yang mesti kita tunaikan. Yang pertama, kita pandai baca, bertajwid, makhrajnya betul. Yang kedua, kita cuba fahami. Yang ketiganya kita amalkan. Dan yang keempatnya kita sampaikan. InsyaAllah kita akan jadi ashabul Quran. Yang Rasulullah SAW sebut, akan datang Al-Quran ini kepada tuan punya ashab. Dia panggil ashab ni tuan punya sahabat-sahabat Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran itu, yang kita sebutkan tadi, syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu kerana dia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai peguam bela, syafi', artinya orang yang membela kita di hari kiamat nanti. Tapi dengan syarat kita kena jadi ashab Quran. Pandai baca, faham, amal dan cuba sampai, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kuliah kita ke surat 56 di tengah-tengah itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Kita berhenti di ayat itu. Yang pada minggu lepas hanya setengah ataupun tak sampai setengah suku daripada ayat itu rasanya. Iaitu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah, sampai situ. Habis satu kuliah. Ya, kita bahaskan tentang apa dulu Pak wasiat. Ya. Dan bacanya khairanil wasiyah. Ra itu bertanwin, berbaris dua. Saya baca, saya tengok tadi dalam kitab yang lama itu rupa-rupanya dia tulis ada nun situ, khairanil wasiyah. Tuan tengok tu. Dia kalau dalam mushaf resam imla'i pun dia tulis nun kecil, bukan nun besar. Itu barangkali dalam type-nya, mesin type-nya tak ada nun besar, nun kecil tak boleh nak buat, dia buat boleh nun besar.
Itu yang dikatakan kesilapan dari segi rasam ataupun cara penulisan Al-Quran. Jadi dia sudah tertambah satu huruf di situ. Dia tidak tambah huruf. Huruf itu tidak boleh bertambah kerana ra itu berbaris dua di atas. Baik. Baik, itu dalam versi kitab ini, kitab yang lebih baru, ditulis begitu saja. Ra berbaris dua di atas, selepasnya ada alif, selepasnya ada pula hamzah wasal pada alif lam. Khairanil wasiyah, telah difardukan kamu apabila hadir seorang kamu oleh mati, jika tinggal ia akan harta itu akan berwasiat. Nah, ini yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang terakhir tentang wasiat. Panjang lebar kita sudah berkatakan. Jadi khairan di sini ialah harta, ya, harta. Al-Imam Syekh Mujahid mengatakan bahawa apabila disebut khair dalam Al-Quran, maka dia akan merujuk kepada harta. Harta, ya. Oh, sikit atau banyak, dia panggil khair. Jadi pertikaian ulama juga, termasuk sahabat, misalnya Siti Aisyah mengatakan bahawa kalau 3,000 masih lagi sedikit, 3,000 dirham. Ibn Abbas kata 700. Qatadah kata 1,000 dirham baru boleh wasiat. Tak, secara umumnya bila sebut khair merujuk kepada harta, tak kira harta itu sedikit atau banyak, ya. Jadi khair ini pada makna asalnya ialah kebaikan. Jadi sebenarnya Islam ini tidak memandang hina kepada harta benda, kepada yang berbentuk duniawi. Dia anggap sebagai khair juga. Khair artinya kebaikan, sesuatu yang baik atas kita. Itulah yang menjadikan perkara itu boleh ataupun tidak boleh. Dunia itu menjadi duniawi semata-mata ataupun kita boleh jadikan dia ukhrawi. Nampak dalam bentuk duniawi, tapi kita guna ke arah kebaikan, kita ambil untungnya di mana di akhirat, dia akan jadi ukhrawi. Dia jadi khair, khair fil dunia, khair fil akhirah. Hasanah fil dunia, hasanah fil akhirah. Jadi khair itu ialah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, bagi dua ibu bapa dan segala kerabat. Segala kerabat ni daripada qarabah, qarib, maksud dekat. Dekat ialah ahli keluarga kita, sanak saudara kita yang mempunyai pertalian darah, ya, dengan keadilan. Dengan tiada lebih atas sulus. Kita baca terus, kerana kita dah menjelaskan tentang sedikit sebanyak ataupun hampir secara keseluruhannya tentang wasiat itu, kita baca terus, ya. Dengan tiada lebih atas sulus dan tiada melebihi yang kaya atas yang miskin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berwasiat itu tidak boleh lebih pada 1/3. 1/3 daripada harta kita, ya. Boleh juga, elok juga kita kena sentuh terus mengenai hukum asalnya. Wasiat yang dikatakan wasiat kepada siapa? Kepada dua ibu bapa dan keluarga itu dimansuhkan. Nanti dia akan sebut di bawah ini, ya, dimansuhkan. Ayatnya ada tetapi hukumnya tiada. Jadi yang pada ahli keluarga dimansuhkan, pada orang lain, ahli keluarga kita yang tidak mewarisi, misalnya belah mak, dia panggil zawil arham, boleh kita wasiatkan. Anak angkat kita, boleh kita wasiatkan. Sahabat handai kita, jiran tetangga kita, boleh kita wasiatkan. Sama ada orang per orang, ya, individu ataupun berbentuk institusi. Kita wakafkan kepada apa? Kita wasiatkan kepada masjid, boleh. Kepada rumah anak yatim, boleh. Rumah amal ataupun sebagainya. Hospital, sekolah, boleh. Dalam hudud ataupun dalam had 1/3 sahaja. Tak boleh lebih. Ya. Kalau lebih, perlu mendapat izin waris. Ya. Waris yang terlibat. Orang yang mempersembahkan kita itu kena benarkan. Berjalan tak apa. 1/3 berdasarkan kepada apa? Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya pada Nabi SAW nak mewakafkan ataupun nak berwasiat pada harta dia, kerana harta Sa'ad bin Abi Waqqas ini banyak.
Semua tak boleh, setengah tak boleh. Dan Nabi kata 1/3. Was-sulusu katsir. As-sulusu was-sulusu katsir. 1/3, dan sebenarnya 1/3 itu adalah banyak. Banyak dah. Banyak dah. Nabi SAW sebut selepas itu, antazara warasataka aghniya'a khairun min antazarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu tinggalkan ahli keluarga kamu itu dalam keadaan yang kaya raya, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka itu dalam keadaan yang apa ataupun miskin, yang memerlukan menadah-nadah tangan kepada manusia. Kita tinggalkan keluarga kita dalam keadaan kaya raya lebih baik daripada dia jadi susah. Jadi jangan lebih pada 1/3. 1/3 kan? Itu masih Allah SWT benarkan pada kita. Nabi SAW sebut, Innallaha a'takum thulutha amwalikum anda wafatikum li ziyadati a'malikum, ataupun ziyadatan lakum fi a'malikum. Hadis. Sungguhnya Allah SWT berikan kepada kamu 1/3 daripada harta kamu, walaupun kamu nak mati. Itu artinya ketika kamu nak mati, masih lagi boleh 1/3 ziyadatan li a'malikum, untuk tambah amalan kamu. Kita tak sempat nak berderma dulu masa hidup, kita sayang dan sebagainya. Bila kita nak mati, tak apalah, wakaf. Aku wasiatkan 1/3 ni jadi wakaf, supaya aku mengalir pahalanya kepada aku nanti di akhirat. Masih dibenarkan 1/3 syaratnya. Tapi seperti yang kita jelaskan dulu, maka pahalanya sudah berkurang berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang mengumpamakan orang yang bersedekah ketika dia nak mati ni seperti orang nak kenyang. Kenyang baru dia bagi pada orang. Jadi nisbah ni nisbah apa? Nisbah 1 dirham kita beri waktu kita sihat molek-molek, waktu kita takut fakir, kata Nabi, dan nak kaya, adalah lebih baik daripada 100 dirham waktu kita bagi nak mati. Artinya berapa kali ganda tu? Tuan-tuan berapa? Nabi SAW sebut, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, li'an yatasaddaqal mar'u fi hayatihi bidirhamin khairul lahu min ayatasaddaqa 'inda mautihi bimi'ah. Seseorang itu dia beri 1 dirham waktu dia hidup, lebih baik daripada 100 dirham waktu dia nak mati. Sebab itu bila dia ditanyakan ayyu sadaqati afdal, sedekah yang bagaimanakah yang afdal, Nabi SAW kata, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Kamu bersedekah waktu kamu sihat, waktu kamu kelekut. Syahih ni rasa sayang, maksudnya bukan kelekut, rasa sayang dengan harta itu. Takhshal faqr, kamu takutkan kepada kemiskinan, kefakiran. Wa ta'mulal ghina, dan kamu harapkan kepada kaya. Wala tumahhil hatta balagatil hulqum, jangan kamu tangguhkan kepada apa? Kepada apabila sampai nyawa itu di halqum. Dah nak mati sangatlah. Sakit yang orang kata memang biasa-biasa ni, kalau orang sakit tu insya-Allah mati. Kanser dah tahap 4. 2 minggu je doktor bagi. Doktor andai kata. Tahap 4, kanser paru-paru tahap 4. Saya pergi hari minggu yang pertama itu baca Yasin. Saya pergi pula dia jemput minggu yang kedua itu baca Yasin juga ataupun tahlil. Dia dah meninggal 2 minggu sebenarnya. Jadi waktu itu barulah berwasiat. Laqad kana li fulan. Jadi dah jadi orang lain punya. Persatu kita. Jadi kalau nak bersedekah waktu sekarang ini, cuma apakah hukumnya? Tetap juga dapat pahala, ya, dapat pahala. Nanti kita akan sebut. Boleh kita sebut lalu tak? Kita sebut lalu lah hukum dia. Hukum
yang lain. Yang pertama, kalau kita berwasiat kepada ahli keluarga kita, ahli waris tak boleh. Ayah kita, anak kita dan sebagainya tak boleh. Kecuali mendapat izin waris. Yang kedua, ada yang menjadi wajib kita wasiat ini, wasiat supaya hutang kita dibayar lepas kita mati. Wajib. Sama ada hutang itu hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hutang dengan siapa? Dengan manusia. Hutang dengan Allah, zakat kita tak bayar. Okey. Ataupun haji kita tak pergi sedangkan kita mampu, kita wasiat pada waris. Ini wajib hukum dia. Boleh juga jadi makruh. Makruh ni kalau kita bagi pada apa? Pada orang yang kemungkinan menggunakan wasiat kita itu, harta kita itu dibuat. Ya. Misalnya orang tu tak boleh. Orang yang kaki maksiat. Kalau kita rasa kuat hati kalau aku bagi nisab judi, tarik judi, kita bagi juga. Kita tak berdosa. Tak berdosa. Tapi makruh hukum dia. Biasanya orang judi ni memang itulah. Dia tarik judi, dia main judi itulah. Dia ketagih judi ni. Kalau hak kaki arak, beli arak itulah. Itu pada kekuatan zon ataupun sangkaan kita. Apabila kita dah sangka begitu, itu makruh. Ataupun kita ada pengalaman. Kenapa Mak? Saya nak tanya sikit. Ya. Di wasiat ni, kita ada hutang. Kita tak nak bayar wasiat suruh bayar. Sebab kita ada harta. Dah. Tapi sungguh begitu pun bila kita mati harta dia kan. Tapi apa hukum kalau nak tak bayar? Baik. Yang pertama sekali, harta pusaka ini dibagi kepada 4. Cara penggunaannya, mati saja kita kena buat 4 ini. Yang pertama, ambil harta pusaka itu buat urusan jenazah kita, kapan, upah orang kali kubur ataupun sebagainya. Tidak termasuk duit nak kenduri tahlil. Tidak termasuk bukan itu, tak diiktiraf sebagai pengurusan jenazah. Ambil duit lain kalau nak buat pun. Baik. Takut nanti termakan harta orang, harta anak yatim dan sebagainya, berat makan apa. Baik. Yang kedua kena selesaikan hutang. Sekarang ni kita sudah pesan, sudah wasiat, dan tidak ada kelalaian ataupun kesilapan kita saja, misalnya tidak ada kecuaian kita dalam bayar hutang. Tak adalah kita sebenarnya mampu. Pak Ahmad dah minta hutang, Pak Ahmad lain lah. Pak Ahmad dah minta hutang, kata kita tak nak bayar, sengaja. Padahal kita ada kecuaian kita. Lepas itu kita pesan pada ahli waris kita. Dia tak bayar, dia kena, kita pun kena. Sama-sama kena. Kena, pasal kita cuai dan sampai mati menyebabkan hak orang tidak tertunai. Mereka juga berdosa kerana tidak menjelaskan hutang kita. Kita juga berdosa kerana kita tidak menjelaskan waktu hidup. Dan kita tahu pula waris kita ini semuanya jenis-jenis kaki harta, dia tak kira. Wakaf ke tak wakaf, kita wakaf dah benda itu tak dihitam putih, dia ambil juga. Kita pun kena. Tapi kalau tidak ada kecuaian pada kita, kita wasiat pula pada waris, tiba-tiba waris tidak bayar, kita tidak kena. Tak kena cah lah. Tak apalah, pasal tidak ada kecuaian pada kita. Jelas pemarah. Lepas itu, barulah dibagikan kepada wasiat. Tengok, ada wasiat tak Pak Mat? Pak Mat lain lah ni. Saya suka nama Mat tu pasal mudah sebut kan. Wasiat. Selepas wasiat barulah bagi. Bukan mati jaya kok pakat bagilah weh. Tak kira dah hutang ke tak hutang. Nafsul mu'minin mu'allaqatun bidainihi haqqa yuqda anhu. Nabi SAW kata, jiwa orang mukmin itu tergantung sehinggalah dijelaskan hutangnya. Ada tuan-tuan? Besar. Jadinya kena ambil perhatian tu. Baik. Dan tiada melebihi yang kaya atas yang miskin. Kalau kita nak berwasiat, jangan ada niat untuk memudaratkan. Jadi
jenis ataupun hukum wasiat yang lain ialah haram hukumnya. Apabila kita niat kita berwasiat itu kita nak mudaratkan waris kita, nak nailkan, nak sabotaj dia, padam muka. Ambil sikit harta biar dulu waktu hidup macam-macam lah. Kadang-kadang ada dia khianat. Dah. Tak boleh. Misalnya kita dekat-dekat nak mati kita khianat. Khianat pada apa? Khianat pada isteri kita. Isteri muda. Bila kita nak mati, kita takut dia dapat harta kita, juga berkongsi harta itu, kita ceraikan dia. Atas dasarkan anak-anak. Anak-anak nak dapat lebih, cerai. Kalau mak tu baru 3 tahun duduk dengan ayah, takkan nak dapat juga bahagian dia berapa-berapa, misalnya. Jadi itu semuanya berdosa. Al-qadraru bil wasiyati min al-kaba'ir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram, ini wasiat yang haram. Kalau kita wasiat untuk memudaratkan waris kita. Nah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innar rajula wal awil mar'ata liya'malu ataupun la ya'malu 60 sanatan ta'atan lillahi. Saya baca semula. Innar rajula awil mar'ata la ya'malu bita'atillah 60 sanatan thumma yahduruhumal mautu fayudarrani bil wasiyati ataupun fil wasiyati fatajibu lahuman nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, lelaki dan perempuan dia beramal, lelaki dan perempuan yang beramal taat pada Allah Subhanahu taala 60 tahun, bila dia dekat nak mati maka dia berwasiat untuk memudaratkan, maka fatajibu lahuman nar, wajib masuk neraka. Jadi jangan niat untuk. Dan yang harus kita wasiat pada kawan kita ataupun sahabat kita, pada orang kaya yang tidak ada sifat-sifat warak, sifat ahli abid, ataupun yang tidak ada sifat ilmunya orang biasa-biasa, kawan-kawan kita. Tapi kalau dia tu orang alim, sunat juga. Tapi kalau kita begitu, kita bagi itu, kita wasiat itu untuk menyambungkan silaturahim supaya dia rapat dengan bertambah kasih, bertambah silaturahim dan sebagainya, tak apa. Dia akan jadi sunat pula. Jadi tuan-tuan jelas tu kan? Hukum-hukum wasiat itu. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Dan dalam ayat ini sudah dinasahkan. Oleh apa kita sebut? Oleh surah An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Tarakal walidani wal aqrabun. Dalam surah itu Allah masukkan hukum ayat ini. Haqqan 'alal muttaqin. Sebenar wasiat atas segala orang yang muttaqin akan Allah. Ini hukum mansukh. Ini baru disebut sebenarnya. Ini hukum, maksudnya hukum wasiat ini kepada ibu dan ayah dan kepada kerabat. Mansukh ini dibatalkan ataupun dihapuskan. Baik itu dalam tafsir ini dia ada ulum tafsir. Kena belajar nasikh mansukh, yang memasukkan dan yang dimasukkan. Ada yang dimasukkan ayat, hukumnya ada. Ada yang dimasukkan hukum, ayatnya tetap dibaca. Dengan hukum pusaka, ayat yang kita sebutkan tadi, An-Nisa yang berapa, tuan-tuan? Yang berapa? 7. Dan dengan hadis hadis apa? La wasiyata liwarithin. Tuan-tuan boleh hafal hadis ini pendek. La wasiyata liwarithin. Tiada wasiat bagi waris. Maksudnya kalau mereka itu orang-orang yang mempusakai kita, mereka adalah ahli waris, tidak boleh diwasiatkan lagi. Tidak boleh diwasiatkan lagi. Hadis ini ada panjang juga agak sebenarnya, tapi dia ambil
tempat yang nak dibuat dalil misalnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Amru ibn Kharijah. Dia pegang tali unta Nabi SAW, duduk bawah kepala unta itu sampai meleleh air liur unta itu kena pada bau dia. Nabi SAW berkhutbah, dia sebut, baginda Nabi SAW sebut, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan setiap orang yang punya hak itu haknya. Artinya dalam pusaka miras ini, orang yang berhak Allah sendiri yang agihkan. La wasiyata li warithin. Barulah Nabi SAW sebut tidak ada wasiat bagi waris, li waris ya. Wal waladu lil firashi walil ahiril hajar. Dan nisbah ataupun nasab anak itu kepada perkahwinan dan perzinaan kena hujah, batu. Pelacur kena batu. Maksudnya apa? Zina hukum rejam kalau dah besar, kalau dah berkahwin, kalau tak berkahwin kena sebab sekatakan. Dan diasingkan, buang itu setahun. Itu hadis-hadis yang lengkapnya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW kata, la wasiyata liwarithin illa an tujizal warathah. Tidak ada wasiat bagi ahli waris kecuali ahli waris membenarkan, mengizinkan. Sebab itu dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, boleh kita wariskan kepada wasiat pada ahli waris. Tak haram, tapi dengan syarat dibenarkan oleh ahli waris kita. Boleh? Kita wasiatkan macam mana rumah ni, aku wasiat kepada hak yang cik pula, adik kamu semua tu, dia tu perempuan misalnya kan, begitu begini pula, tak berapa cerdik misalnya. Ahli waris kata okeylah kalau begitu, okay. Harus jalan wasiat. Ataupun dia wasiatkan lebih daripada 1/3, setengah daripada harta ini. Dia harta 15 juta, dia wasiat setengah pun tinggal berapa? Misalnya pewarisnya ada 2 orang, boleh 3 juta lebih lagi. Cukup lah tu, dia kata makan tak habis dah, bagilah kata ayah dah wasiat tu. Kita nak derma-derma apa lepas-lepas ni mungkin kita kedekut. Harta kita bagi supaya apa? Jadi sedekah jariah. Tak ada masalah. Masalahnya. Boleh. Tapi dengan syarat. Faman baddalahu ba'da ma sami'a. Maka barang siapa tukar akan dia wasiat kemudian daripada dengarnya. Allah SWT perintahkan supaya ada saksi-saksi dia. Isnani dawa 'adlin minkum, 2 orang kalau kita nak berwasiat. Maka orang itu dia ubah wasiat, suka-suka dia khianat, dia nak sabotah dan sebagainya, maka fa innama ithmuhu 'alal ladina yubaddiluna, maka hanya dosanya atas segala mereka itu yang menukar mereka itu akan dia, maka berdosa. Innallaha sami'un alim, bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mendengar lagi yang amat melihat. Ya. Walaupun ayat ini dia panggil jumlah khabariyah, nampak-nampaknya kita Allah SWT nak beritahu dia itu maha mendengar, dia itu maha mengetahui, tapi dia ada makna inzar, ada makna tahzir, ada makna amaran di situ. Maksudnya hati-hati, awas, jangan kamu buat. Kenapa? Allah itu maha mengetahui, maha mendengar. Dengar apa? Dengar apabila berlaku wasiat itu, Allah SWT maha dengar. Allah tahu bagaimana sebenarnya wasiat itu. Tiba-tiba dia berdoa. Di situ apa maknanya? Maknanya ada makna amaran. Awas, Allah itu maha mengetahui. Awas, Allah itu maha mendengar.
Apa yang kamu buat? Bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mendengar lagi yang amat melihat. Faman khafa min musin janafan aw ithma, maka barang siapa takut daripada orang yang berwasiat itu cenderung daripada yang benar dengan khata'. Khata' ni kesalahan atau dosa dengan melebih atas sulus atau tentu yang kaya sahaja. Macam mana dia nak buat? Orang yang jadi saksi, orang yang mendengar wasiat itu, dia sudah dapat tahu ataupun sudah ada tanda-tanda bukti-bukti yang wasiat itu rupa-rupanya adalah wasiat untuk memudaratkan misalnya, ataupun dah tahu lebih pada 1/3, lebih 1/3, dia ada 3 ekar saja misalnya, dia wasiat seekar setengah, lebih dah 1/3, maka dia ubah. Dia ubah. Ataupun untuk memudaratkan, memudaratkan orang lain, bagi yang kaya saja ke, yang miskin tak bagi, caranya dia wasiatkan kepada hak saudara dia. Ada lagi yang lebih, mak saudara tak dia bagi dia misalnya. Mak saudara itulah hak bela dia waktu dia kecil, pelera dia waktu kecil, bagi ke orang lain. Hak jaga waktu dia sakit dia tak bagi pada hak duk Kuala Lumpur, kaya pula tu misalnya. Fa aslah bainahum, maka berbuat suluh damai ia antara mereka itu dengan suruh buat adil. Maka dia panggil ahli keluarga itu berbincang. Bincang. Yang pentingnya ada keadilan di situ. Fala ithma alaih, maka tiada dosa atasnya. Apabila nak membetulkan sesuatu yang bercanggah dengan syarak, maka tak ada dosa lah. Baguslah, dapat pahala. Sebenarnya kita mendamaikan yang nak gaduh, tak menyelesaikan persengketaan dan sebagainya. Adil ni kena adil, tuan-tuan dan puan. Walaupun waktu kita bagi kita hidup, hibah misalnya, hibah ni hadiah, kita nak hadiah pada anak kita, bagi. Kalau nak bagi 1 ekar, bagilah 1 ekar belaka. Kalau kita tak bagi belaka. Supaya apa? Tak jadi persengketaan, tak jadi dengki-dengki, tidak jadi permusuhan, tidak jadi pertikaian dan sebagainya. Saya sebutlah 1 ekar, 1 ekar, tapi kadang-kadang tu mungkin berdasarkan kepada nilai semasa tanah tu. Yang ni kita bagi 1 ekar dekat dengan jalan, nak kita bagi 2 ekar tapi jauh sikit. Tak apalah. Tengok nilai ni. Biar dia, kalau anak-anak kita dapat pun, dia terasa kita ni berlaku adil. Kerana Nabi SAW tak mahu menjadi saksi kepada seorang sahabat yang dia bagi hamba abdi kalau tidak silap pada anak dia. Nabi SAW tanya, apakah kamu ada lagi anak yang lain selain daripada ini? Ada. Apakah kamu juga beri pada mereka itu seperti itu? Dia kata tidak. Maka Nabi SAW kata, jangan cari aku sebagai saksi. Artinya nak bagi biasa mengata. Walaupun kita masih hidup ini sihat segar bugar tuan-tuan, hak itu adalah 100% kita punya. Ni, kita nak bagi, kita nak jual, kita nak apa, atas kita, harta kita. Tapi kalau dengan anak-anak, biar kita adil. Okay? Kalau ada kepincangannya, maka orang yang mendengar, orang yang menjadi saksi itu, dia ubah cara macam mana? Panggil semua ahli waris, bincang semula dan sebagainya, untuk betulkan. Supaya apa? Supaya orang yang berwasiat itu dapat pahala, bukannya masuk neraka. Kata Nabi SAW, beribadat 60 tahun. 60 tahun taat pada Allah SWT. Bila dekat nak mati, dia berwasiat untuk memudaratkan waris dia. Maka tajibu lahuman nar, kata Nabi SAW. Tajibu ni wajib masuk neraka. Jadi tuan-tuan, jadi pada masa kita itu, kita ada anak orang, termasuk lelaki puan,
Lepas tu semasa hidup ni kita boleh bagi sekat seorang puang laki sama dalam mana? Tidak ada jadi masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada Maknanya masalah. apabila mati dia kita bagi jadi faraid, kena bagi satu per dua, maknanya satu. Mengikut ilmu faraid, mengikut dan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nasiban mafruḍa. Allah sendiri yang memberi mengagih-agihkan harta itu. Kita dah tak berhak. Tetapi apabila para waris itu juga duduk berbincang, mereka bersepakat untuk beri sama rata, maksudnya pakat-pakat sekat-sekat seorang, tidak jadi masalah. Kata dia. Sama suka lah. Itu dipanggil tanazul anil haq. Artinya dia turun ataupun tidak menuntut hak masing-masing. Misalnya gini juga, menjadi hak waris untuk mewarisi harta kita, harta si mati. Nah, kalau sekiranya lebih daripada 1/3, si ayah mewasiatkan 1/1/2 daripada harta dia. Jadi menjadi hak para waris ini ditentukan oleh Allah SWT, menjadi hak mereka dapat lebihan daripada 1/3 itu tadi. Tapi mereka kata tak apalah. Jadi tanazul anil haq. Artinya tidak menuntut hak. Dia menghalalkanlah. Halal lah, tak apa lagi halal. Jalan. Berjalan wasiat. Saya sebenarnya sebagai lelaki misalnya dapat 2 bahagian. Tapi saya kata tak apalah. Kita bagi samalah. Saya 1, awak 1, ibu 1, kakak 1, adik perempuan 1. Tak ada masalah. Mana tak payah bagi itu faraid lah. Satu-satu dulu tak payah lah. Dapat hari itu sama anda kan? Kalau mendapat suka mendapat persetujuan semua ahli waris ataupun orang yang berhak untuk. Tapi kalau ada seorang saja tidak bersetuju, maka yang lain itu yang seorang itu dia beri hak dia. Kalau dia dapat 2, bagilah 2. Bagi dia. Yang lain-lain satu lah. Misalnya